bentuk Tuhan dalam kitab mereka, buku mereka yang nama Zohar. Dalam Kabbalah juga, kalau bab syariat, bab agama, mereka ada satu kitab lain yang dinama Sidur. Kalau bab hal-hal perayaan dan keagamaan dipanggil kitab Makhzur. Inilah tiga ni. Zohar, Sidur dan Makhzur duduk tiga-tiga komponen ni dalam Kabbalah. Kabbalah inilah yang paling bahaya. Inilah meresap masuk sama naik dengan agama Yahudi. Sebenarnya geng-geng ni walaupun tak lagi dinamakan Freemason, zaman tu yang suruh bakar Nabi Ibrahim siapa? Namrud sendiri ke geng-geng gelap ni? Geng-geng gelap ni lah yang duk cucuk Namrud suruh bakar Nabi Ibrahim. Geng-geng gelap ni jugalah supaya bunuh Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel. Nasib baik Allah selamatkan. Geng-geng ni jugalah yang cucuk Raja Herodes dulu supaya bunuh Nabi Isa. Tak ke pelik orang Yahudi cucuk Raja Rom supaya bunuh Nabi Isa. Nabi Isa tu Bani Israel. Bani Israel tu Yahudi. Ni Yahudi mana hak bengong ni? Dia tu memang bangsa Yahudi, tapi ajaran inti Kabbalah sudah ada dengan golongan ni. Sebab ajaran dan inti Kabbalah raja akhir zaman yang mereka tunggu ialah siapa? Dajjal. Bila Dajjal, manusia yang akan menghalang Dajjal perlu dibunuh, perlu dicantas lebih awal. Siapa akan halang Dajjal? Siapa akan bunuh Dajjal? Nabi Isa nak bunuh Dajjal, kena bunuh awal-awal lagi dia. Bukan kita hari ni baru kaji Nabi Isa nak turun kat mana, siapa nak bunuh Dajjal, siapa nak bunuh tu, siapa nak buat ni. Mereka dah ada perancangan yang paling tersusun, paling strategik. Mereka bunuh awal-awal Nabi Isa, konon-kononnya lah. Sebab Nabi Isa ni lah the true Messiah, penyelamat yang sebenar. Ni the false Messiah, penyelamat yang palsu. Jadi dia tahu dah Nabi Isa ni jurulamat yang sebenar dan bakal membunuh Dajjal. Mereka KO kan awal-awal. Pada sangkaan mereka dan orang-orang Yahudi yang menganut Kabbalah Freemason hari ni, di sisi mereka Nabi Isa dah tamat riwayat dia. Nabi Isa dah tamat riwayat. Cuma yang percaya Nabi Isa akan turun Islam dengan Kristian. Walaupun kita masih berselisih. Kita berselisih, bagi kita orang Islam, Nabi Isa diangkat oleh Allah dan akan turun pada waktu yang ditakdirkan Allah. Orang Kristian pun Nabi Isa diangkat, tapi sebelum diangkat kena salib dulu, mati dulu. Kena salib, duduk 3 hari, kemudian tanam, pi buka kubur dia, tak ada dah dia. Dia keluar dah, kemudian dia baru naik. Naik sama naik dah. Kita naik tanpa kematian. Ini naik kena salib dulu, mati 3 hari baru naik. Tanam dah, pi buka kubur hari ketiga, tak ada dah, naik dah. Ingat tak kisah Tamus? Tamus juga mati disalib. Tamus mati disalib, makam di dalam gua, tutup dengan batu. Tiba-tiba gua, batu tergolek gede, terbuka pintu gua. Kebetulan hari tu hari ketiga. Tengok-tengok mayat dah tak ada. Jadi cerita ni cerita kebetulan ke cerita lama diulang balik? Cerita lama diulang balik. Dia mati malam Jumaat. Sabtu, Ahad naik. Ahad naik, sengaja cari hari Ahad naik untuk jadikan hari Ahad sebagai hari apa? Hari keutamaan, Sunday. Sebenarnya hari matahari. Siapa matahari? Siapa matahari? Matahari ni orang yang cerah, orang yang terang. Siapa yang selalu bagi pencerahan? Siapa yang selalu bagi penerangan? Nama lain dia the Lucifer. Who is Lucifer? Siapa Lucifer? Siapa Lucifer? Haji Bakhir selalu sebut kataan ni. Ikut kau lah setan, kan tak? Lucifer tu setan. Pernah tengok filem Lucy? Lucy nama macam orang perempuan. Lucy pun kita boleh baca dah. Last kali
Lucy ada di mana-mana. Inilah propaganda hari ni dalam filem. Kita tengok sekadar tengok, betul lah. Selitan-selitan propaganda tu. Hak minda bawah sedak tu kita tak perasan. Itulah pencerahan dia melalui lambang matahari. Sebab itulah di gereja-gereja bila gambar Nabi Isa pun belakang tu seolah-olah ada macam benda cerah. Di belakang Maryam pun ada benda cerah. Di belakang Imam 12 pun ada juga. Siapa di sebalik pencerahan ni? The Lucifer. Jadi sembah siapa sebenarnya? Sembah Tuhan matahari. Hari apa? Hari Ahad. Kita cuti hari apa? Lebih kurang tak? Lebih kurang. Okey, kembali. Mati 3 hari. Dan cerita ni bukan dalam agama ni saja. Setiap agama dah. Tengok dalam agama Hindu sebagai contoh, Dewi Devika. Dewi Devika tu mengandung lagu tu juga. Kemudian lahirlah anak Tuhan Krishna. Krishna Tuhan hak mana? Kalau Siva ada bersela pegang trisula mata 3 ada ulat tudung, tu Siva. Tu Tuhan Siva betul lah. Tuhan Krishna yang mana? Tuhan Krishna duk muka senggeng sikit, dia buat macam ni. Ada satu alat seruling. Duk tiup seruling itulah Krishna. Tahun 1976, siapa pernah tengok filem Disco Dancer? Mithun Chakraborty berlakon. Kan ada satu lagu dia tu besar, sikit besar punya seruling, tajuk lagu tu dah memang Krishna. Nampak? Kemudian Dewi IC, anak dia pula Iswara. Ni dalam sistem agama Hindu juga ada. Lepas tu bawa kepada agama Kristian, oh kebetulan Maryam tu mengandung tanpa suami. Jadi lahirlah anak Nabi Isa. Maka Trinity sekali lagi berlaku. Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, Tuhan Anak. Tapi sistem keluarga ada lagi. Hanya satu yang tak terkesan, iaitu agama Islam. Hak lain dah rosak. Tapi matlamat utama Freemason dan Illuminati ialah nak menghapuskan semua kepercayaan dan akidah terhadap agama. Kalau boleh kita nak hapus semua agama yang ada di atas muka bumi, tapi tak boleh sebab sentimen manusia ni dia percaya pada Tuhan. Akidah dia kuat, sekurang-kurang walaupun dia nak percaya pada agama, kita akan bengkokkan kepercayaan dia. Kita akan pelari cara beragama yang sebenar, biar dia ikut hak salah, biar dia ikut hak bengkok tadi. Lalu akhirnya mereka berjaya dalam setiap ruang, inci dan sudut agama untuk masukkan Trinity, kecuali Islam. Hak lebih lagi, mereka berjaya sungguh. Buang agama, memakai sistem ideologi. Maka keluarlah sekularisme. Ada orang percaya beratus-ratus ribu belakang sekular, beratus-ratus ribu belakang liberal, beratus-ratus ribu belakang pluralisme, beratus-ratus ribu belakang LGBT, beratus ribu belakang pragmatisme, beratus ribu belakang apa dia lagi? Hak nama-nama ism belakang tu, etisme ke, komunisme ke, fasisme ke, saintisme ke, ikutlah. Ni hak tak ada tunjang agama dah. Berteraskan akal dan minda, dipanggil grup-grup Mu'tazilah moden. Lepas tu hak langsung daripada dua hak ni, tolak agama, tolak ideologi, hak tak percaya Tuhan ada terus pun ada. Bumi terjadi dengan sendirinya, mengamalkan materialisme. Tuhan tak ada. Kita ni hidup mati, bila mati habis riwayat, tamat, orang lain pula hidup. Dan kiamat tak akan berlaku. Bumi ini akan terus hidup berterusan kekal berbilion-bilion tahun lagi. Ada orang percaya lagu ni? Lepas tu hak kita nak lawan hak mana? Hak ni lah. Hak kita nak benteng pun dari grup ni lah. Hak ni lah yang kita duk bagi tahu. Hak ni lah yang kita duk ceramah. Hak ni lah yang kita duk kuliah. Dalam masa lagu tu pun macam-macam lagi kita duk kena.
Kita nak bagi peringatan. Yang tengah serang kita sekarang wabak-wabak daripada kumpulan ini. Haduk jadi haru biru sekarang kumpulan lagu ni lah. Nak kikis akidah kita, nak kikis keimanan kita, nak kikis syariah hukum dan perundangan kita. Dia nak suruh agama ini hanya kekal antara manusia dengan Tuhan, jangan agama kekal dari sudut hubungan sosialisasi. Bak semayang, go on lah nak buat masjid besar mana. Bak semayang, go on lah nak jemaah ramai mana. Bak semayang, seorang pun tak duduk di rumah semayang bulan Ramadan. Go on. Tapi bila dia melibatkan hubungan sosialisasi, no. Kita nak buat hukum apa-apa, kita nak buat perundangan apa-apa, kita nak buat syariat apa-apa, pasti akan dikekang, pasti akan dilawan. Dia nak suruh wujud hubungan dua hala antara individu perseorangan dengan Tuhan. Tapi dari sudut sosialisasi, hukum dan perundangan serta syariah, pasti akan berlaku tentangan. Kalau kita fikir apa hubungan agama ini dengan mereka? Apa kepentingan agama ini dengan mereka? Yang penting dia akan membantutkan satu benda. Hak lama dah mereka duk bela, hak lama mereka duk pelihara, hak lama mereka duk torture, hak lama mereka duk dedak. Hak inilah yang mereka bimbang akan ada kesedaran kembali. Bila nak merosakkan dan memusnahkan manusia, dia perlu tengok kepada cakra paling bawah. Cakra paling bawah yang kita perlu jaga ialah cakra bahagian kaki. Bila kita tengok cakra bahagian kaki, tempat yang selamat untuk kita pergi ialah rumah Allah, kaki, masjid, rumah-rumah ibadat, majlis ilmu, nak belajar. Tapi dia akan buat tempat-tempat yang kaki kita ni akan tersilap langkah. Dia akan buat Toto, dia akan buat Magnum, dia akan buat kelab ronggeng, dia akan buat karaoke, dia akan buat dandut, dia akan buat kafe tu, dia akan buat rumah tu, dia akan buat hiburan ni, dia akan buat konsert tu. Bila kaki anda mula melangkah tempat yang salah ini, apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku ialah cakra kaki anda akan pecah dengan sendiri. Bila cakra perlindungan itu pecah, dan peluang untuk syaitan dan iblis masuk cukup luas bahagian itu. Jadi hanilah duk pi, hanilah duduk memajukan dia, hanilah duduk menguntungkan dia. Bila kita buat undang-undang ni, bila kita buat hukuman ni, bila kita buat syariat ni, orang tak pi. Kena kalau pi ni. Kena kalau pi. Seorang tak pi, seorang tak pi, seorang tak pi. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Sebelum ni Melayu ni lah duduk pi 4 nombor tu. Yang sebelum ni Melayu ni lah duduk pi kelak dandut pun. Yang Melayu ni lah duduk pi 8 lagu setiap malam kelak karaoke pun. Bila kita buat sekatan, siapa nak pi? Bila tak ada orang pi, perniagaan siapa yang runtuh? Ekonomi siapa yang runtuh? Ni hak mereka takut. Takut orang jadi baik. Bila orang jadi baik, automatik tempat-tempat tadi akan mula berlaku kerugian. Tak boleh nak kaut keuntungan. Selagi orang-orang ni lalai, selagi orang-orang ni tak disedarkan, buatlah bentuk apapun, pasti akan ramai pengunjung dan pelanggan. Faham? Sebab sistem, kalau kita nak memerintah orang dengan cara yang jahat dan zalim, yang pertama kena tukar watak orang tu dulu. Kita nak jadi pemerintah yang zalim, kita nak jadi pemerintah yang jahat, kita kena tukar watak orang di bawah. Kita kena tukar watak orang beriman jadi watak orang fasik. Selagi watak ni tak ditukar, setiap hari anda akan menerima tentangan daripada kumpulan-kumpulan ini.
Lihatlah dalam sejarah di mana-mana yang selalu menentang kefasikan, selalu menentang kejahatan, selalu menentang kezaliman ialah orang-orang beriman. Hak jenis wak bodoh, hak wak kepala layu tu hak dah jadi tukar pattern. Anda perlu memastikan mereka. Hak pasik ni ikut dia lah nak jadi apa. Tak ambil tahu pun tak apa. Orang buat apa pun tak apa. Harga tu pun tak apa, harga ni pun tak apa. Yang penting life must go on. Bila rakyat dah jadi fasik, bila rakyat selalu buat dosa, bila rakyat selalu tinggal benda-benda yang wajib, inilah yang jadi senang. Nak perintah apa pun, nak perintah tu ke nak perintah ni, dia tak jadi ancaman korang. Faham ke tak faham ni? Tak dalam mana lagi tu. Tapi hak CP-CP ni pun harap faham lah. Okey, Freemason tak tahu ke mana lagi. Boleh pergi lagi? Ke nak berhenti dah? Nak, tu asas baru. Okey, macam ni lah. Freemason pada asalnya, kalau nak kira lah, gambaran ahli sejarah bagi ritual hak sebenar berlaku ni dalam bentuk pembinaan tempat-tempat ritual berlaku pada zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman kan zaman core, kita kata. Lebih pada core lah, hardcore. Zaman ahli-ahli sihir, ahli-ahli tenung, magician zaman tu. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam buat satu akta, dia tangkap semua ahli-ahli sihir, semua orang-orang magic, semua yang black wish ni. Kemudian kitab-kitab amalan-amalan itu dirampas. Bila dirampas, dia letak di mana? Dia letak di bawah kuil Sulaiman. Inilah dipanggil Haikal Sulaiman oleh orang-orang Yahudi. Sekarang hari ini bila kita tengok di mana betul-betul letak Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman lah ni, tempat dia hak betul-betul dekat dengan kubah Sakhrah tu. Kubah Sakhrah ialah kubah yang warna gold tu. Orang panggil kubah Saidina Umar tu. Masjid Saidina Umar lain. Tu kubah Sakhrah. Kalau orang kata tunjuk Masjidil Aqsa, orang tak tunjuk Masjidil Aqsa sebenar, orang tunjuk kubah tu. Itulah kubah Sakhrah. Dikatakan di situlah adanya kuil Sulaiman dulu. Wallahu alam lah hak sebenar. Itulah dakwaan mereka. Sebab hari ni tiap-tiap hari mereka duk korek, duk gali, duk buat terowong bawah Masjidil Aqsa tu. Tapi sebenarnya tujuan dia nak meruntuhkan tapak yang lama ni, nak bangunkan Haikal Sulaiman, the King of Solomon Temple, buat kali yang kedua. Untuk menunggu raja akhir zaman mereka memerintah dunia daripada bumi Israel, iaitu Dajjal. Mereka nak lantik Dajjal jadi penguasa dunia. Sekarang bibit-bibit bunga api itu sudah ada. Sudah ada dah. Mereka mula nak mengalihkan pusat pemerintahan mereka ke arah bumi Israel. Nampak tak? Nampak tak? Yang penting apa? Yang penting penyelamat sebenar yang di sisi mereka sudah mati dulu, yang disalib mereka itu akan turun kembali. Nabi Isa menerusi hadis-hadis akan turun di mana? Syria. Akan turun di Syria, di satu tempat, iaitu Masjid Bermenara Putih. Masjid itu kat mana? Syria lah, di daerah Damsyik, Dimash. Masjid Bani Umayyah. Di situ kan ada 3 menara. Satu menara dikatakan tempat Nabi Isa turun, yang kedua menara pengantin, yang ketiga menara Quit Bay. Jadi itulah yang dikatakan tempat yang bakal diturun oleh Nabi Isa alaihi salam. Bahkan dalam sejarah tapak masjid tu berkali-kali dalam sejarah, kemungkinan ada 3 kali pernah berlaku kebakaran dan pengeboman. Yang pertama tahun 1069,
yang kedua tahun 1401, yang ketiga tahun 1893. Siapa yang buat kerja ni? Siapa yang buat kerja ni? Orang-orang Yahudi. Yahudi pi bakar, Yahudi pi bom. Nak suruh apa? Nak suruh runtuh menara tu. Kalau menara tu tak runtuh, Nabi Isa akan turun. Kalau menara tu runtuh, Nabi Isa tak boleh turun. Dia percaya pula Nabi Isa, padahal dia ingat mati dah. Tapi dia tahu dia berbohong. Dia tahu dia menipu. Dia pun baca Quran. Mereka tahu wahyu Allah itu benar. Dan percubaan bodoh dia meruntuhkan menara tu, konon-kononnya kalau menara tu dah roboh, menara tu dah patah, Nabi Isa tak boleh turun. Tapi yang jadi kita nak ketawa, yang bagi balik sumbangan dan duit untuk membangunkan menara tu siapa? Orang Kristian. Orang Kristian nak suruh Nabi Isa turun. Hak tu bakar, hak tu bom, hak tu bagi duit, hak tu bakar, tu bom. Kita duk relax. Di sinilah dikatakan riwayat adanya apa? Bawah tu. Bawah kubah tu ada kepala. Ada kepala siapa bawah kubah tu? Tak pernah baca sejarah masjid ni. Ada kepala siapa? Ada kepala siapa bawah tu? Kalau ikut Maulana Syekh Imran Nazar Hussein, dia kata bawah kepala tu ada kepala Nabi apa? Pak sepupu dia Nabi apa? Pak sepupu dia. Pak sepupu Nabi Isa Nabi apa? Bapa sepupu Nabi Isa Nabi tok saudara dia Nabi Zakaria kan. Lepas tu anak Nabi Zakaria Nabi Zakaria. Sebelum Nabi Isa Nabi apa? Yahya lah. Nabi Yahya dengan Nabi Isa beza 3 bulan saja umur. Nabi Yahya lahir dulu, 3 bulan kemudian lahir Nabi Isa. Baik, Nabi Yahya ada riwayat demikian, tapi wallahu alam lah betul-betul ke ada. Sebab sejarah tempat ni cukup panjang. Dia start pada zaman 2000 sebelum Masihi. Zaman Assyrian Empire, zaman orang-orang Aram lagi. Lepas tu masuk zaman awal Masihi, mari pula geng-geng Rom tu. Geng-geng Rom mari jarah kawasan ni. Ni dipanggil Rom Timur. Kita panggil Byzantium Timur, Byzantium Timur. Dia ada Rom Barat. Rom Barat pusat dia Vatikan, Itali. Rom Timur pusat dia di Konstantinopel. Jadi hak duduk bahagian Raja Herodes Nabi Isa ni, Vatikan punya ke Byzantium Timur punya? Hak bahagian timur. Wakil dia masa tu di Palestin, Raja Herodes. Jadi dah masuk kumpulan tu, ada kuil dulu tu, kuil Temonos. Tapak masjid tu kuil Temonos. Dalam tu ada Tuhan Jupiter, Tuhan orang-orang Yunani. Sebab Rom ni sebelum dia masuk Islam, dia terkait dengan agama Hellenistik. Agama hak percaya banyak orang Yunani Greek, dia percaya banyak dewa. Dia masih bawa lagi sistem Hellenistik dia, kemudian bergabung dengan Kristian ni. Lepas tu dipanggil agama pagan Rom kuno. Agama Kristian ni ada cipisan-cipisan Hellenistik tadi. Lepas pada tu barulah masuk Kristian pada awal abad keempat tu, barulah nak buat gereja. Tapak tu nak buat gereja. Asal nak letak nama lain, kemudian diletak nama gereja John the Baptist. John tu siapa? Yahya Islam. Bahasa Inggeris sebut apa? John lah. Yahya tu John lah. Tapi bukan merujuk kepada Injil John tu. Tu Yahya juga, Yahya lain. Kan Kristian dia percaya 4 Injil kan. Injil John, Injil Mark, Injil Luke, Injil Matthew tu lain. Tu John lain. Ni nak John the Baptist, Nabi Yahya si pembaptis. Tapi waktu nak buat gereja tu lah, mereka jumpa korek-korek nak buat teras bagi tiang tu, mereka jumpa satu kepala
dan mereka dakwa kepala tu milik Nabi Allah Yahya. Tu di Syria, tu di Dimash. Herodes duduk mana? Herodes duduk di Syria lah dulu. Hak asal jadi nak cerita kata kepala tu kepala Nabi Yahya, kan zaman Raja Herodes tu, dia ada anak saudara nama Herodia Antipas. Herodia Antipas, walaupun pas tak ada lagi masa tu, ada dah orang Antipas. Nama je kebetulan. Jadi pak saudara dengan anak saudara ikut hukum Taurat sekalipun boleh tak kahwin? Tak boleh. Tapi bapa saudara berkenan juga dengan anak saudara. Bila benda ni sampai pada pengetahuan Nabi Yahya, dia keluar fatwa tak boleh sama sekali, hukum dia haram, tak boleh berkahwin seorang bapa saudara dengan anak saudara. Dengar fatwa ni, marah dekat Nabi Yahya. Lalu bila tiba hari birthday dia tanya perempuan ni, anak saudara dia, hak dia nak kahwin, apa permintaan yang kamu nak? Pasti aku tunaikan. Dia kata, aku nak kepala dan darah Yahya. Ni version Taurat dengan Bible punya. Pi penggal kepala Nabi Yahya. Waktu dia tengah semayang, bapak dia ada sebelah, Nabi Zakaria ada sebelah. Waktu tu dalam keadaan rukuk, dia pi penggal kepala Nabi Yahya. Tapi dia tak buat apa-apa dekat Nabi Zakaria. Ambil kepala Nabi Yahya, bawa kepada tu. Lepas tu cerita berhenti setakat tu. Jadi itulah kata kepala tu kepala milik Nabi Yahya, wallahu alam. Jadi buatlah gereja tu nak letak nama lain. Bila jumpa kepala tu jadi gereja John the Baptist. Masuk tahun 563 Masihi baru Islam masuk. 653 baru Islam masuk. Zaman siapa? Perluasan empire zaman siapa? Abu Bakar ke Umar? Zaman Umar. Masa inilah 5 pahlawan Islam masa tu kepung semua pintu utama. Zaman tu ada siapa? Ada Khalid bin Al-Walid, ada Syurahbil bin Hasanah, ada Amru bin Al-As, ada adik kepada Muawiyah, Yazid bin Abi Sufyan, ada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Semua masuk tu ke Babu Syarki, ada masuk ke Orchard Gate, ada masuk ke Water Terus Gate, ada masuk Bat Small Gate. Dia ada 7 pintu. Akhirnya kalah Kristian, naik Islam. Bila Islam naik, mereka nak bina apa? Nak bina masjid. Jadi binalah masjid di sebelah gereja hak ada tu. Hampir 70 tahun gereja sebelah, masjid sebelah. Hanya selang satu dinding. Contoh kalau masjid kita belakang ni gereja, sak-sak Allahu Akbar, sak-sak ketong-ketang bunyi loceng. Akhir sekali Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ambil peranan. Dia kata, kami orang Islam nak semua tanah ni, kami nak buat masjid, kamu akan diberi satu tempat di kawasan Babut Toma, pintu Thomas. Buatlah, nak buat gereja besar mana, buat di situ. Jadi mereka bersetuju, mereka buat gereja di Babut Toma dan bagi ni kat orang Islam. Bila kat orang Islam, automatik benda tu dah ada kat situ. Jadi sekarang ni kepala tu duduk bawah Kubah tu. Ada setengah orang kata kepala tu milik cucu Nabi, siapa yang terkorban dalam peristiwa Karbala? Husain. Kita boleh juga ambil riwayat tu, kata tu kepala Husain, bukan kepala Nabi Yahya. Tapi bila kita pergi ke Mesir, tepi Masjid Al-Azhar, lintah jalan tu Masjid Saidina Husain. Juga dikatakan di masjid tu ada kepala Saidina Husain. Lah ni berapa kepala ada? Masjid tu pun nama Saidina Husain sebab dikatakan riwayat ada kepala Husain duduk situ. Lepas tu hak tu pun kata kepala Husain. Jadi kita pun tak tahu hak betul. Ni antara riwayat-riwayat yang sampai pada kita. Tapi kebenaran tu tak jelas pada kita. Apapun, biarlah dia siapa sekalipun, tapi yang jadi kepelikan pada kita, sebelum ini hampir setiap pos yang dilantik oleh Vatikan akan menziarahi masjid ini dan minta untuk tengok kepala tu. Tak rasa pelik? Pop datang nak tengok Husain ke, agak-agak nak tengok siapa? Kalau atas dasar dia pop lah, yang berteraskan agama Kristian, sanggup datang masuk dalam masjid ni, akan pi bawah Kubah nak tengok kepala tu. Agak-agak demi Husain atau demi John the Baptist.